Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Salman. Nombor mencik saya 273051. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang penulisan refleksikan diri saya. So, untuk bahagian pengenalan, saya akan menceritakan sedikit apa itu kurikulum. Mengikut Kamus Haiwan edisi keempat 2010-2005, kurikulum yang merupakan sebahagian daripada kurikulum asas, kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bidang darjah, tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah, misalnya kegiatan dalam persatuan, kegiatan kesukanan dan lain-lain. So, definisi kurikulum yang kedua saya dapat adalah dalam Warta Kerajaan Jilid 41 nombor 26 tambahan nombor 94 perundangan APUA 531 Akta Pendidikan 1996, peraturan-peraturan kurikulum mengikut kurikulum kebangsaan yang bertarikh 31 hari bulan Disember 1997 menyatakan bahawa kegiatan kurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Apa matlamat utama kurikulum ini? Merangkumi objektif-objektif seperti berikut. Yang pertama, menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, menyeimbangkan antara perkembangan mental dan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid. Yang ketiga, mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dalam kalangan murid. Yang keempat, membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. Yang kelima, membina dan meningkatkan disiplin murid. Yang keenam, mewujudkan budaya sekolah yang sihat. Yang ketujuh, membina dan meningkatkan kerjasama dua hala antara sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, mewujudkan sekolah berwatak. So, kat sini saya akan menceritakan tentang aktiviti unit beruniform yang memberi impak kepada pembangunan diri saya sendiri. So, untuk unit beruniform, saya akan menceritakan tentang sewaktu saya perkhemahan kem pengakap pada sekolah rendah, iaitu sepanjang tahun 2007 hingga 2012. So, untuk aktiviti yang pertama adalah kem keris gangsa. Ia bertarikh 15 hari bulan 5 tahun 2010, bertempat di SK Matang Jelutong. Dan yang kedua adalah kem keris Perak, iaitu berlangsung pada 2 hari bulan 7 tahun 2010. Ia juga bertempat di Sekolah Menengah Gunung Semanggul. So, impak daripada perkhemahan ini, saya dapat menyemai sifat berkeyakinan diri terhadap diri saya sendiri. Yang kedua, saya berani. Dan yang ketiga, saya tolong-menolong antara satu sama lain. So, untuk uraian lebih lanjut, saya akan ceritakan first kali berkenaan berkeyakinan diri. So, setelah saya menghadiri kem pengakap ini, saya mula berkeyakinan diri ketika berada di sana, kerana di sana guru-guru pembimbing di sana ingin setiap pelajar di sana menonjolkan bakat tersendiri. So, dekat sana kami ada satu malam yang di mana kami melakukan satu aktiviti berdasarkan cita rasa kami sendiri. So, untuk saya pada malam itu saya melakukan aktiviti menyanyi. Walaupun suara saya kurang sedap, tapi saya tetap memberanikan diri untuk berdiri di hadapan orang ramai dan bernyanyi. So, kat situ saya dapat dua sifat yang memberi impak kepada diri saya sehingga ke hari ini: berkeyakinan diri dan berani. Dan untuk impak yang ketiga, iaitu tolong-menolong antara satu sama lain. So, untuk tolong-menolong antara satu sama lain ni, waktu perkhemahan ni, memang tolong-menolong antara satu sama lain ni menjadi satu asas, satu benda yang sangat penting lah. Sebab apa? Kalau contohlah, kami dekat sana bergerak dalam satu kumpulan. So, bila bergerak dalam satu kumpulan, kalau salah seorang ada masalah apa-apa, so kami akan membantu dia. Dan jika saya pula ada masalah, kawan-kawan saya semua akan bantu saya. So, kat situ saya, saya melihat
semangat tolong-menolong antara satu sama lain ni dapat dipupuk. Selain dengan itu, kami juga melakukan aktiviti yang kebanyakannya secara berkumpulan. Contoh dia yang pertama, yang paling menarik lah, waktu dekat sana kami melakukan aktiviti kayak. So bila berkayak kat sana, kayak satu bot kayak yang kecil tu ada 2 orang. So dekat situ kami dapat tolong menolong antara satu sama lain untuk menggerakkan kayak tersebut. So yang tu aktiviti yang saya rasa dapat menerapkan nilai tolong menolong antara satu sama lain untuk aktiviti kem perkhemahan pengakap. So untuk kem Keris Gangsa dan kem Keris Perak ni, sijil saya akan tunjukkan di akhir video. So semasa untuk sekolah menengah pula, saya ingin highlightkan tentang sewaktu saya pada 2016 dan pada 2017. Sebab apa? Pada 2016 dan 2017 ni saya menjadi seorang ahli kadet polis di sebuah MRSM yang bertempat di MRSM Greek. So sewaktu saya menyertai kadet polis tu, setiap kali perjumpaan akan ada kawat kaki. Kawat kaki ni mula-mula bila saya tengok, saya kurang tertarik sebab dia kena duduk di bawah panas untuk kawat kaki kan. So kat situ saya dah mula kurang. Tapi setelah melihat kawan-kawan saya yang telah lama menjadi ahli kadet polis buat berkawat kaki, saya mula tertarik. So impak daripada saya setelah saya menyertai kawat kaki ni, saya mula menerapkan nilai berdisiplin dan bersifat kepimpinan. Kenapa saya berkata demikian? So untuk sifat berdisiplin ni, waktu berkawat, pergerakan sewaktu berjalan atau pergerakan bergerak dalam kawat itu sendiri memerlukan satu ayunan tangan yang sama rata. So dekat sini kita dapat lihat, kita harus setiap ahli kawat kaki ni harus berdisiplin. Maknanya tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kita kena sama je untuk satu pasukan. Selain itu, setelah saya menyertai aktiviti ini, saya mula tepati waktu. Dia masuk dalam berdisiplin. Kenapa saya tepati waktu? Kerana setiap kali latihan kawat diadakan, kami diarahkan untuk datang awal. So jika kami tidak dapat berbuat demikian, pelatih kami ataupun seorang anggota polis akan mendenda kami dengan melakukan push up seirama dengan dia. So selagi kami tak sama dengan dia, maknanya lagi tu kami kena buat push up tu. So untuk impak yang kedua, iaitu bersifat kepimpinan. Kat sini kenapa? Sebab saya menyertai kadet polis sebagai seorang komander waktu tu. Tapi waktu tu dah ada komander yang lain. So sewaktu saya menjadi komander untuk kali pertamanya, sewaktu sesi latihan, saya mula merasa bertanggungjawab atas apa yang jadi dalam ahli kumpulan kawat kaki saya tu. So dekat situ saya mula perasan yang aktiviti setelah saya menyertai aktiviti kawat kaki ni, saya mula menerapkan sifat berkepimpinan kerana setiap yang mereka lakukan di bawah tanggungjawab saya. So saya kena uruskan mereka. So seterusnya saya akan menceritakan aktiviti kelab dan persatuan yang memberi impak kepada pembangunan diri saya. So untuk aktiviti persatuan ni, saya akan menekankan lebih kepada menyertai English in Camp, iaitu camp yang dijalankan pada 30 hari bulan 10 2012 hingga 1 hari bulan 11 2012, iaitu pada tahun 6. Ia berlangsung di Kuala Gula Century, Kuala Kurau, Perak. So impak daripada
aktiviti yang saya sertai iaitu English in Camp ni, saya mula menerapkan sifat berani, berkepimpinan dan berdisiplin. So apa saya kata saya dapat tiga-tiga nilai ni? Kerana dekat sana semasa saya pergi, saya mewakili sekolah saya. Saya seorang yang hanya mewakili sekolah rendah Jalan Matamuluh. Kat sana saya pergi sana, saya mula memberanikan diri untuk berbicara dalam bahasa Inggeris. Sepanjang 3 hari 2 malam aktiviti yang di sana, kami dikenaki untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. So maknanya kalau kami tak bercakap dalam bahasa Inggeris, maknanya kami mungkin akan kena denda kat situ. So dekat situ saya mula menerapkan sifat berani untuk mencuba, iaitu mencuba bercakap dalam bahasa Inggeris. Walaupun lemah, tapi saya tetap mencuba. Dan tidak disangka-sangka benda yang saya cuba itu sampai sekarang saya guna. Sampai sekarang saya mampu berkata-kata bahasa Inggeris walaupun tidak fasih. So yang kedua ialah berkepimpinan. Kenapa berkepimpinan ni? Sebab dekat sana ada satu aktiviti yang memerlukan yang dilakukan secara berkumpulan. So saya dilantik sebagai ketua untuk ahli kumpulan tu. So waktu saya jadi ketua tu, saya mula perasan yang bila sifat kepimpinan ni saya dapat terapkan walaupun dalam ahli kumpulan yang kecil. Aktiviti yang saya rasa dapat menerapkan sifat berkepimpinan dalam diri saya ni adalah ketika saya aktiviti berlakon. Bila aktiviti berlakon ni, contoh kalau saya ni bersifat tegas sikit dengan ahli kumpulan saya. So sepanjang saya menjadi ketua tu, semua benda berjalan lancar mengikut arahan saya. So dekat situ saya juga bersifat adil terhadap semua ahli kumpulan saya, kerana kat situ waktu tu saya baru kenal semua ahli kumpulan kat situ. Waktu saya pergi mula-mula saya tak kenal seorang pun kat situ. So untuk impak yang ketiga, berdisiplin. Kenapa saya kata berdisiplin? So untuk berdisiplin ni, ketika saya menyertai English in Camp ni, saya mula menguruskan waktu dengan sebaiknya. Sebab apa, dekat sana dia akan ada masa makan. Masa makan kita kena makan. Bila masa untuk solat kita solat, masa untuk tidur kita tidur. So dekat situ saya dapat lihat yang jika saya berdisiplin ataupun pandai mengurus masa, maka hidup saya akan berjalan dengan lebih lancar. Benda tu saya terapkan sampai ke hari ini. So itu untuk aktiviti kelab dan persatuan. Dan seterusnya, terakhir saya akan menceritakan aktiviti sukan dan permainan yang memberi impak kepada pembangunan diri saya. So untuk sukan dan permainan ni saya highlightkan ketika pada tahun 2016, iaitu ketika saya berumur 16 tahun, iaitu tingkatan 4, saya bersekolah di MRSM Gerik. So kenapa tujuan sesi pemilihan badminton ini diadakan adalah untuk mewakili MRSM ke satu pertandingan yang lebih besar, iaitu pertandingan antara MRSM se-Malaysia. So dekat situ semua player-player daripada seluruh MRSM yang ada di Malaysia ni berkumpul dan bertanding antara satu sama lain untuk merebut gelaran juara. So kenapa saya highlightkan tentang badminton ni? Kerana impak yang diberikan kepada diri saya sehingga sekarang sangatlah besar, iaitu antara dia saya menyemai nilai berusaha bersungguh-sungguh, berani dan menjaga kesihatan diri. Kenapa saya meletakkan bersungguh-sungguh dan berani di antara poin yang atas, kerana sewaktu saya mula diserapkan dalam sesi pemilihan badminton ini, saya hanya bermain badminton untuk meluangkan masa dengan kawan-kawan saya waktu petang. So setelah itu jurulatih mula nampak bakat saya dan menasihati saya agar mencuba sesi pemilihan badminton tu. So sejak daripada itu saya mula
berusaha bersungguh-sungguh untuk menunjukkan bakat saya ni, dan saya berani menunjukkan bakat saya walaupun pada ketika itu saya merupakan seorang pelajar baru yang memasuki maktab tersebut. So yang ketiga yang paling memberi kesan kepada saya adalah menjaga kesihatan diri. Ketika saya terpilih untuk menyertai sesi pemilihan badminton tersebut, saya mula menjaga kesihatan badan saya sebab waktu saya berumur 2006, tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu pada 2016 dan 2017, badan saya agak gempal. So untuk melancarkan lagi permainan badminton saya mula menjaga makan saya. Saya mula tidur awal, saya mula berjogging. So sejak daripada tu saya mula menitik beratkan tentang kesihatan diri saya. Tanpa disangka-sangka benda tu saya bawa hingga ke hari ini. Mana saya, walaupun saya tidak bersenam setiap hari akibat COVID-19 ni, seminggu saya akan berpeluh untuk memastikan badan saya sihat. So dekat situ saya dapat ketika saya menyertai pemilihan badminton tu, saya mula faham yang kesihatan diri ni penting. Bukan saja untuk bersukan, malah untuk menjalani kehidupan di masa akan datang. So pada hujung video ni saya akan menyelitkan sijil-sijil yang saya ceritakan daripada unit beruniform sampai sukan dan permainan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Assalamualaikum.